Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insyaallah kita akan berbicara tentang fiqh yang berkaitan dengan puasa, yang mana kita semua tahu bahawasanya puasa ini merupakan rukun yang keempat yang terbesar di dalam Islam, dan insyaAllah kita akan menggunakan kitab Matan Abi Syuja' dalam merungkaikan beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa dan perkara-perkara yang perlu kita ketahui tentangnya. Dan puasa ini merupakan satu ibadat yang disebut sebagai ma'lum min ad-din bil darurah, benda yang tak sepatutnya tidak diketahui oleh seorang muslim. Dan puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah disyariatkan puasa, dan Nabi kita Muhammad SAW sempat berpuasa 9 kali sebelum baginda wafat. Dan disebutkan oleh para ulama sirah dan ditulis oleh Al-Imam Bajuri dalam kitab dia, menyebut bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW puasa setahun saja, yang Nabi puasa penuh. Maknanya 8 tahun lagi itu Nabi puasa kurang. Ini nak bagi kepada orang-orang ataupun umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua ni kan, umat Nabi Muhammad SAW, satu ketenangan kalau sekiranya ada keuzuran kan, ada sakit, ada apa, kita nak berbuka kan. Jadi bermakna dengan uzur-uzur syar'i yang telah dibenarkan oleh Allah Ta'ala, maka kita berbuka tanpa kan, rasa tidak ada ketenangan dalam jiwa. Sebab Nabi SAW kan, juga maknanya ada beberapa ketika yang membuatkan Nabi SAW kan, maknanya contoh dalam bab musafir ke apa semua kan. Jadi benda perkara yang diizinkan oleh syarak untuk kita berbuka, maka kita boleh berbuka. Cuma di sana ada adab tertentu lah bagi orang yang kalau kiranya walaupun dia sakit ataupun ada keuzuran yang tertentu untuk dia berbuka kan. Di sana ada beberapa adab, maknanya tak boleh makan di depan orang berpuasa semua itu. Nanti insya-Allah akan dibincangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini menegaskan dan menunjukkan kepada kita bahawasanya bukan sekadar umat Nabi Muhammad SAW saja yang difardukan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa, bahkan umat Nabi-Nabi terdahulu juga mereka telah difardukan kewajipan ataupun ibadat puasa. Dan sampai ke hari ini kalau kita lihat ahli kitab ataupun yang disebut sebagai orang Kristian, orang Nasara, mereka ada puasa kan, puasa mereka. Walaupun maknanya puasa pada pandangan mereka itu berbeza dengan kita kan, namun mereka masih ada lagi ibadat puasa kan, yang mana mereka kalau kiranya mereka berpuasa tak boleh makan makanan yang bernyawa kan. Maknanya nak cerita kata kan, mereka juga maknanya disyariatkan puasa pada zaman mereka, walaupun kita maknanya syariat mereka telah diubah, namun ibadat puasa tu masih dijalankan, walaupun tidak seperti mana ibadat puasa yang kita laksanakan. Seperti mereka tak boleh makan keju, boleh makan minyak, tak, macam-macam lah lagi kan, perkara yang maknanya dia di sana
puasa mereka tu tidaklah seperti kita mengajar kita erti lapar dan dahaga dan juga merasai kesusahan orang-orang fakir miskin ketika mana mereka dibelenggu kesusahan, tak ada makanan. Jadi orang-orang kaya juga masa ketika bulan puasa maka wajib mereka menahan diri daripada makanan. Dan puasa ini disebut oleh para ulama ialah ibadat jasadiah dalam bentuk menahan diri daripada makan dan minum. Walaupun kita berkemampuan untuk makan dan minum, makanan ada, minuman ada, kita mampu untuk makan, tetapi oleh kerana pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mematuhi dan juga menjunjung tinggi perintah Tuhan, maka kita meninggalkan makanan pada ketika itu walaupun kita mampu makan adalah sebagai mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan dalam ayat ini juga menceritakan kepada kita orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, kata Allah, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Maknanya orang yang berpuasa dalam arti kata yang sebenar, maknanya puasa bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada mendatangi isteri, bahkan menahan diri daripada melihat yang haram, menahan diri daripada mendengar yang haram, menahan diri daripada bercakap perkara yang haram, menahan diri daripada berjalan pergi ke tempat yang haram. Inilah yang dipanggil sebagai ruh puasa. Dan perkara ini jika dilakukan dalam bulan puasa, walaupun tidak membatalkan puasa, tetapi ia mengurangkan pahala puasa seperti mana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menyebut dibina Islam itu di atas 5 teras, 5 asas. Yang pertamanya ialah mengucap 2 kalimah syahadah, yang keduanya mendirikan sembahyang, yang ketiganya menunaikan zakat, dan yang keempatnya dalam hadis ini meletakkan yang keempat ialah ibadat haji, dan yang kelima ialah berpuasa di bulan Ramadan. Dan ada hadis-hadis yang lain yang mendahulukan puasa daripada haji. Dan kita sekarang ni kita akan baca sedikit daripada matan Nabi Syuja, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa syara'itu wujubis siyami arba'atu asya'. Dan adapun syarat wajib berpuasa itu ada 4. Maknanya 4 perkara yang menyebabkan wajib seseorang muslim itu berpuasa, seseorang individu itu berpuasa. Yang pertamanya al-Islam. Maka bagi orang yang berpuasa mestilah Islam. Adapun orang yang tidak Islam maka tidak wajib ke atasnya berpuasa. Maknanya kalau dia berpuasa pun tidak ada pahala. Tidak ada pahala sebab tidak melengkapi syarat. Syarat yang pertama, orang yang berpuasa mestilah Islam. Maknanya orang Islam wajib ke atas puasa. Kalau tak puasa, maka dia berdosa. Adakah orang yang tidak Islam tidak berdosa kalau dia tidak berpuasa? Hukum dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana dia meninggalkan puasa. Namun ketika dunia kalau dia berpuasa dalam keadaan dia tidak Islam maka puasanya tidaklah sah, tidak sah. Gitu. Adapun orang Islam kalau tak puasa berdosa. Kalau mengingkari puasa, mengatakan sama adalah Ramadan ke tak Ramadan ke sama aja dengan bulan yang lain, maka orang yang bercakap mengingkari perkara tersebut dalam keadaan dia mengetahui kewajipan puasa tadi, maka hukumnya jatuh kufur, jadi kafir. Wal bulu, dan wajib puasa ataupun syarat, maknanya wajib puasa itu yang keduanya ialah baligh. Baligh ni cukup umur. Cukup umur sama ada dipanggil, kalau kita panggil secara mudah kita faham ialah orang yang dah mimpi ataupun dah keluar panggil air mani. Dan bagi wanita orang yang dah keluar haid. Jadi bulughh ataupun baligh ini bagi lelaki kebiasaannya 15 tahun mengikut tahun Islam. Maknanya kalau ikut tahun Masihi, maknanya umur 14 tahun tu dah kira wajib dah tu puasa. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah kalau sekiranya budak-budak sebelum umur balik, sebelum umur 10 tahun, sebelum umur balik ni,
Kalau mereka berpuasa tidak sah tak? Puasa mereka sah kalau sekiranya mereka mumayyiz. Budak yang mumayyiz ni apa dia? Yang boleh membezakan di antara benda yang kotor dan boleh membezakan kotor dan tidak kotor. Kalau makanan dengan benda najis, itulah kira-kiranya mumayyiz, boleh membezakan. Jadi dan umur 7 tahun tu kalau sekiranya seorang bapa dikiaskan kepada sembahyang, kata para ulama dikiaskan kepada sembahyang, maka boleh dah dia nak suruh anak dia umur 7 tahun tu berpuasa maknanya dikenalkan ibadat puasa itu kepada anak dia digalakkan kepada anaknya itu berpuasa sejak daripada umur 7 tahun. Bahkan diperkenalkan kepada anaknya itu sejak daripada kecil ni tentang kepentingan ibadat puasa sebagai seorang Islam. Itu adalah tanggungjawab ayah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia bangkit depan Tuhan. Jadi orang panggil apa? Ayah perlu mendidik anak dia. Sejak umur 7 tahun dia dah kena suruh dah. 7, 8 tahun dia kena suruh dah. 9 tahun suruh dan 10 tahun kata para ulama kalau dia tak nak puasa boleh watan. Boleh watan. Maknanya kalau sekiranya dia sakit, dia demam tu lain cerita. Tapi kalau sekiranya dia mampu dan kita pun tengok, kita tahu bahawasanya anak kita ni mampu, kalau sekiranya dia melawan, kita tak nak berpuasa dengan sengaja, maka boleh kita mendidik dengan cara mewatan seperti mana ibadat sembahyang, supaya bila mana dia sampai umur balik besok tidak menjadi kesusahan dan kepayahan kepada anak tersebut untuk melakukan ibadat puasa. Yang seterusnya ialah al-aqlu, berakal. Maknanya berakal ni tidak gila. Maka kalau sekiranya orang itu gila maka orang ini tidak dipanggil, tidak diwajibkan berpuasa. Orang gila. Maka kenapa? Kerana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata rufi'al qalam an salas. Di antaranya diangkat qalam, maknanya tidak ditulis dosa pahala pada 3 perkara. Di antaranya ialah orang yang gila sehinggalah dia hilang daripada gilanya. Ataupun orang yang pengsan, maknanya orang yang hilang akal, maka tidak wajib kepadanya berpuasa. Wal qudratu ala shaumi, dan juga mampu untuk berpuasa, maknanya tidak ada uzur. Tidak sakit. Kalau sekiranya sakit macam mana? Kalau sekiranya sakit maka hendaklah dia menggantikan pada hari-hari yang lain. Dan kata para ulama, kalau sakit yang tidak dijangka sembuh, contohnya macam sakit-sakit yang kronik yang orang panggil apa, yang tidak dijangka sembuh, maka setiap hari yang dia tinggalkan puasa itu mestilah dia bersedekah satu gantang beras. Maknanya kalau ataupun memberi makan seorang fakir miskin setiap hari dia tinggalkan puasa tersebut. Itu seperti mana yang dianjurkan oleh para ulama. Ada pun macam contoh orang pakai inhaler yang untuk lelah. Jadi kalau pakai inhaler, kalau sekiranya lelahnya itu datang dalam bentuk orang panggil apa? Dalam bentuk sekali-sekala. Contohnya sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, maka pakai inhaler pada waktu siang pada puasa tu batal puasa dah. Batal puasa, maknanya dia kena ganti pada hari yang lain. Maknanya selain ada pun orang yang kerap datang padanya lelah. Contoh sejam sekali dia kena pakai inhaler. Sejam sekali dia kena pakai inhaler. Jadi orang macam ni dimaafkan. Disebut oleh para ulama, maknanya dimaafkan. Pakai macam dikiaskan kepada orang yang kencing sul-sul bau, kencing yang tidak berterusan, yang air kencing keluar banyak tu. Jadi orang yang keluar kencing tak berhenti ni, dia boleh balut ketika dia nak solat, dia berwuduk, kemudian dia balut kemaluan dia tu dengan apa-apa lah, dengan kertas ke tisu ke apa benda lah, supaya kencingnya tadi tidak turun ke bawah dan tidak mengotorkan baju dia. Jadi dia boleh semayang. Begitu juga dengan orang yang sakit lelah yang berpanjangan ni kata para ulama, maknanya dia boleh berpuasa kerana hasal ataupun datang kepadanya masyaqqah yang boleh dipanggil disebut dalam kaedah al-masyaqqah tajlubut taysir. Kemudian orang yang mampu untuk berpuasa. Jadi puasa ni diwajibkan bila? Puasa ni wajib pada salah satu daripada 2 perkara. Yang pertamanya melihat anak bulan, yang keduanya cukup 30 hari bulan Syaban.
Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kamu melihatnya itu akan anak bulan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'uftiru. Apabila kamu melihat akan bulan bulan Syawal, maka berbukalah. Mana berbuka dari kata habis dalam bulan puasa. Kalau sekiranya fa in humma 'alaikum faqdiru lahu. Kalau sekiranya tak nampak anak bulan, maka kiralah bagi cukup bulan Syaban tersebut kan. Maknanya cukup 30 hari. Kalau sekiranya maknanya tengok anak bulan pada hari yang ke-29 bulan Syaban. Kalau sekiranya nampak, maka hari keesokan tu adalah hari bulan puasa. Jadi hari 30 Syaban ni dipanggil hari Syak. Hari Syak ni hari haram kita berpuasa. Jadi insya-Allah kita rehat seketika dan insya-Allah kita akan sambung dengan lepas ni.